Assalamualaikum, apa khabar semua yang berada di Facebook Live kita? Okey, kita bertemu lagi dalam Idola Kecil edisi kelas tambahan. Hari ni Abang Cak excited sikit sebab kebiasaannya kita belajar ilmu nyanyian, ilmu tarian, tapi kali ni kita akan belajar sedikit ilmu agama. Kita bersama dengan Dai Luqman ataupun baca lebih mesra dengan panggilan Ustaz Cak. Semua cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Hai, apa khabar semua? Okey, sihat? Sihat Ustaz, alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat. Cuma sekarang ni tengah hujan kat luar ni, rasa lapar sikit. Lapar. Okey, sebenarnya adik-adik Dai Luqman ni dah lama bersama dengan kita. Daripada program Dai Pendakwah Milenial, lepas tu program Tanyalah Ustaz, lepas tu Sembang Sahur, banyak dah. So tanyalah Ustaz. Tanya. Okey Cak, hari ni kita nak cakap pasal apa Cak? Okey, hari ni kita nak cakap satu benda yang cukup penting dalam kehidupan kita. Antaranya benda ni berkait rapat dengan setiap aktiviti harian kita. Okey. Apa tu? Nak tahu kena tunggulah. Kena tunggulah sekejap lagi nah. Okey, tapi sebelum kita nak mula baca, nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan Idola Kecil di rumah pada setiap hari Ahad jam 3 petang dan siaran ulangannya pada hari Sabtu jam 7 malam. Okey. Untuk Facebook Live pula dan juga YouTube Live di TV3 Malaysia, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 9.30 malam. Okey. So hari ni kita akan bercakap mengenai ilmu agama sikitlah. Kita nak bawa adik-adik ni belajar ilmu agama je lah, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil berhibur. Kita kena sentuh juga ilmu agama ni. Okey. Tapi sebelum tu, kita nak tengok dulu challenge TikTok yang adik-adik kita buat. Jom kita tengok TikTok adik-adik kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam biasalah adik-adik kita kalau dalam TikTok memang begini, memang mantap, memang TikTok. Okey, so anda semua jangan lupa untuk follow adik-adik kita di TikTok dan juga media sosial yang lain. Okey, jom kita dah nak mula dah bersama dengan Dai Luqman. Silakan Dai Luqman, Ustaz Cak. Okey, jadi assalamualaikum adik-adik sekali lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, semua ceria-ceria dah makan? Sudah. Saya sudah makan. Alhamdulillah. Abang Acap tahu dah, memang dia dah makan sebab tengok daripada mukanya yang ceria tu pun dah tahu dia sudah makan. Alhamdulillah. Okey, adik-adik. Okey. Pertama sekali, Ustaz nak bagi tahulah. Sebenarnya kita ni dekat hidup kita ni nak jadi apa pun tak kisah. Nak jadi penyanyi ke, nak jadi pelakon ke, nak jadi pelawak macam Abang Acap kita ke, nak jadi host ke, tak kisah. Yang penting kita kena ada satu perkara yang menjadi penghadang kita, pembantu kita, pelindung kita daripada melakukan satu perkara yang akan mengundang kemudaratan, kesusahan pada diri kita. Benda itu apa dia? Apa tu? Agama. Agama. Sebab itulah nak tanya lagi sekali lagi. Dekat sini antara adik-adik kita siapa yang masuk kelas kafah? Angkat tangan sikit. Siapa yang masuk Saya. kelas apa? Okey, adik ada kita dengan adik Q-Yen kita. Dengan okey, yang masuk kelas tambahan yang ada subjek agama, angkat tangan sikit. Saya. Okey. Adik Reza, adik Q-Yen. Okey, yang lain insya-Allah saya yakin ibu ayah adik-adik yang lain mesti akan mengajar dan juga mengasuh adik-adik dengan ilmu agama tentang solat dan sebagainya. Okey. Nak tanya kepada adik Q-Yen sebab adik Q-Yen masuk kelas kafah dan juga masuk kelas tambahan agama kan? Okey. Okey, soalannya dalam solat ada berapa rukun?
13. 13. Okey. Pandai. Tepuk. Tepuk. Oh, tepuk. Tepuk. Adik QN kita. Okey. Rukun keempat apa dia? Soalan tu. Soalan. Rukun keempat apa dia? Pertama niat. Lepas tu berdiri tegak. Lepas tu takbir. Takbir. Takbiratul ihram. Lepas tu yang keempat membaca Al-Fatihah. Betul Abang Acap dan juga adik Kuyen kita. Yang ini bermaksud kita dah pun melakukan ulang kaji kita untuk adik Kuyen pun akan mengambil peperiksaan tak lama lagi. Ya, betul. Jadi abang doakan, ustaz doakan abang pula. Ustaz doakan agar adik Kuyen mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Okey. InsyaAllah, amin. Jadi berbalik kepada apa yang dikatakan oleh adik Kuyen sebenarnya tadi dan juga abang Acap kita, rukun keempat dalam solat adalah membaca Al-Fatihah. Okey. Jadi sebenarnya adik-adik, bila mana kita sebut tentang surah Al-Fatihah ni, ianya berkait rapat dengan sama ada solat kita ni diterima ataupun tidak. Sah ataupun tidak? Sah ataupun tak. Kalau kita punya bacaan Al-Fatihah kita ni Salah? lulus, maka luluslah solat kita. Kalau kita punya bacaan Al-Fatihah kita ni gagal, maka kita punya solat pun tak apa Acap? Tak sah. Tak sah. Tak sah. Jadi maksudnya adik-adik, penting betul juga Ustaz penting, sangat-sangat penting sebenarnya membaca surah Al-Fatihah ni. Jadi kelas kita pada hari ini, kita nak fokus kepada untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Dan insya-Allah pada hari ini Ustaz nak dengar setiap daripada adik-adik kita, adik-adik idola kecil kita membaca surah Al-Fatihah dan Ustaz akan cuba perbaikilah kalau ada terkurang dekat mana-mana. Dan juga terutama sekali kita nak berbetul siapa? Nak berbetul diri kita sendiri dan juga Abang Acap kita terlebih dahulu. Ya betul. Ya betul Ustaz. Okey. Jadi selepas itu juga, apa kepentingan sebenarnya surah Al-Fatihah? Apa di antara intipati ataupun rahsia yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ni? Okey. Ni boleh buat catatan mungkin saya kira ada buat quiz kot ni berkaitan dengan ni. Okey. Surah Al-Fatihah ni adalah surah yang paling banyak ada nama gelaran. Surah Al-Fatihah ni adalah surah yang paling banyak ada nama gelaran. Antara nama gelarannya yang pertama sekali Al-Fatihah lah. Al-Fatihah ni bermaksud pembuka. Sebab apa? Sebab surah Al-Fatihah ni merupakan surah pertama dalam Al-Quran. Surah pertama. Kalau kita buka awal-awal tu dah nampak dah surah Al-Fatihah tu. Okey, yang keduanya, surah Al-Fatihah ini juga digelar sebagai Sab'ul Masani. Apa tu Ustaz? Sab'ul Masani ni bermaksud 7 ayat yang berulang-ulang. Dia diulang kat mana? Dekat dalam solat kita. Solat kita satu hari semalam adalah sebanyak 17 rakaat. Jadi sebenarnya dalam satu hari 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah ni. Jadi lainlah kalau tiba-tiba adik Reza tak solat. Adik Reza tak solat maka berkuranglah punya bacaan tu. Tapi insya-Allah adik Reza kita mesti solat jaga ni. Sebab tengok muka apa suci murni tu. Wabi Syalam kita ni. Jadi Sab'ul Mathani iaitu bermaksud 7 ayat yang berulang-ulang. Antaranya lagi surah Al-Fatihah juga digelar sebagai Asy-Syifa. Asy-Syifa. Apa maksud Asy-Syifa? Bukan maksud girlfriend YB Reza kita nama Syifa. Bukan. Bukan nama isteri acak tokai kita Syifa. Bukan. Tapi Syifa ni bermaksud penawar ataupun pengubat. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita ni tiba-tiba ada rasa macam tak sedap badan, pergi Darul Syifa. Jangan. Kalau kita rasa tak sihat, rasa macam demam, hari ni rasa macam terbatuk-batuk ataupun terbersin-bersin ataupun kita rasa macam suhu badan kita panas, baca surah Asy-Syifa, surah Asy-Syifa pula dah. Surah Al-Fatihah dengan niat kita nak menawar ataupun menjadikan surah tersebut sebagai penawar diri kita. Dan juga surah Al-Fatihah ni juga digalakkan untuk kita baca sebelum mana kita keluar daripada rumah. Sebelum ni kita nak keluar rumah kan, sekarang ni kan pula musim-musim Covid ni, kita nak keluar rumah rasa takut kan. Betul. Tapi kita kena yakin dengan Allah, baca surah Al-Fatihah sebelum mana kita keluar daripada pintu rumah. Kita niatkan agar Allah lindung kita daripada sebarang musibah dan juga penyakit. InsyaAllah Allah akan beri kita perlindungan. Mungkin juga kita dalam perjalanan tu hampir-hampir nak aksiden, tapi Allah selamatkan kita. Mungkin disebabkan oleh berkat surah Al-Fatihah tersebut. Okey. Jadi Baca nak tanyalah. Nak tanya Baca lah. Baca selalu tak beramal dengan surah Al-Fatihah ni? Selalu Ustaz. Saya kalau nak tidur, kalau nak keluar rumah, kalau dekat pi kubur pun kadang-kadang baca Fatihah lah. Macam tu.
Bagus. Sebab surah Al-Fatihah ni juga dia di antara salah satu surah yang mudah untuk kita sedekahkan. Niatkan sedekah pahala bacaan tu pada orang lain. Sebab kita selalu baca kan. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak memperbaiki cara bacaan surah Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan bila mana kita memperbaiki bacaan kita, Allah Subhanahu Wa Taala terima setiap bacaan kita tu, pahala bacaan kita tu satu huruf bersamaan dengan 10 kali ganda. Dalam surah Al-Fatihah ada lebih kurang 190 huruf. Jadi pada saat kalau kita baca surah Al-Fatihah tu saja dah lebih daripada 1900 pahala Allah catatkan kepada kita. Banyak tak? Banyak kan? Siapa nak bagi kita duit RM1,900 free? Allah boleh bagi kita pahala yang lebih bernilai daripada duit tu sendiri. Jadi okey. Jadi adik-adik sekalian, sebelum mana nak dengar adik-adik punya bacaan, bolehlah adik-adik dengar bacaan ustaz dulu. Kalau ustaz ada tersilap, abang Acap tolong tegur lah. Okey. Baik. Okey, surah Al-Fatihah dan kita tengok apakah maksud di sebalik surah Al-Fatihah tersebut. Baik. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, maaflah suara ustaz tak apa sedap pasal ustaz bukan idola kecil, ustaz idola besar. Okey, jadi kita nak first kali sebelum mana kita nak try adik-adik, kita nak try abang Acap kita terlebih dahulu. Boleh? Baik, boleh. Okey, baca kita silakan baca surah Al-Fatihah. Tepuk tangan sikit kat baca kita. Tepuk. Baca kita yang berani ni. Okey, silakan baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tepuk tangan kat baca ya. Mak saya dengar menangis Ustaz. Masya-Allah, baca dah cantik dah tu. Cuma ada sedikit. Okey, dekat ayat yang ke-6 tu, ihdinas siratal dia bukan dia dan juga jadi sebut si tu dia se. Dia jangan se, sebut si. Sekali lagi ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ni menangis ni. Jadi ada satu lagi baca dekat an'amta. Dia an bukan an. Dia kan an, dia an. Sebut an sekali. Okey, an'amta. An'amta 'alaihim. Okey, sekali lagi. Start dari siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia ain tu an'am. Dia kena tekan sikit ain tu. An'am. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tak tu dekat an'am tu dia bukan an'am, dia an'amta. Ain tu dia tekan sikit. An'am. Macam tu. An'amta. Yes, tepat sekali. Sekali lagi. Dia mana tadi Ustaz? Siratal ladzi tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya-Allah, boleh jadi imam masjid berhampiran ya selepas ni. Amin. Okey, tepuk tangan abang. Ya. Hebat. Boleh masuk dai musim ke-7 nanti ya. Insya-Allah.
Okey adik-adik, sebelum mana kita nak ustaz nak try test lah korang seorang satu ni, seorang sekali untuk membaca surah Al-Fatihah. Okey. Sebelum tu jom sama-sama kita ketahui apakah maksud di sebalik surah Al-Fatihah. Okey, bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbilalamin yang bermaksud segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Seterusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Allah sebut dua kali perkataan Ar-Rahmanir-Rahim yang bermaksud yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudiannya Maliki Yaumiddin yang bermaksud Malika, bermaksud pemilik Yaumiddin, hari kebangkitan, hari akhirat, hari kiamat. Dan seterusnya ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada kamulah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamulah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Kita dilarang untuk minta pertolongan daripada bomoh ke. Tak boleh. Tak boleh. Jangan. No. Kepada dukun ke. Tak boleh. Jangan, kita kena elakkan. Minta kalau ada apa-apa saja bantuan daripada kita minta kepada mak ayah kita kena banyak berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, bermaksud tunjuklah kami jalan yang lurus. Tunjuk kami jalan yang lurus. Apakah itu jalan yang lurus? Allah jawab pada ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau berikan nikmat, berikan kelebihan, berikan ganjaran kepada mereka, dan ghairil maghdub, dan bukanlah jalan alaihim yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Jadi adik-adik, kita beramal dengan surah Al-Fatihah ni, kita niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan iman kita, tetapkan hati kita dengan Islam, insya-Allah. Boleh adik-adik? Boleh. Yes. Okey, jadi jom kita nak try seorang-seorang ni baca. Tapi ustaz tak mau dengar seorang baca satu surah lah. Okey. Kita ambil seorang satu ayat, boleh? Okey, boleh. Lagi ustaz mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi jom kita sama-sama mulakan bacaan daripada surah Al-Fatihah ni. Jadi sebelum tu ustaz akan baca ayat pertama, kemudiannya diikuti oleh ayat kedua oleh adik Ada, kemudiannya adik Reza, kemudiannya adik Ika, lepas tu adik Asya, betul? Lepas tu adik Dina, dan akhir sekali dengan adik Q Yen kita, insya-Allah. Okay. Jadi jom kita mulakan bacaan kita. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, adik Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya-Allah, Imam Majid Shah Alam ni. Imam. Okey, kita teruskan lagi dengan yang seterusnya, adik Ika kita. Masya Allah, lembut penuh kelembutan. Seterusnya adik Reza. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, di mana kesalahannya tu? Ingat Mid Valley. Mid Valley. Ya, Mid Valley. Okey, sekali lagi. Maliki yaumiddin. Masya Allah, senyum manis, mantap Pak Abo. Mantap, Pak Bo. Seterusnya adik Asya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, lembutnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Marvelous. Macam Qari'ah tu. Okey, seterusnya adik Dina, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Semua dah hebat dah ni. Okey, ayat yang paling power sekali ni kita dengar daripada adik Q Yen kita. Silakan, ayat Q yang Yen. ke-7. Silakan adik Q Yen. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Mantap adik-adik. Hebat adik-adik kita, tahniah. Mantap semuanya. Semua bacaan memang sangat-sangat terbaik. Okey Ustaz. Ya Ustaz, cantik, sedap, suara semuanya sedap. Ya. Memang layaklah masuk idola kecil ni. Ya, Bukan hanya sekadar sedap suara pada nyanyian, tapi juga sedap bila mana mengaji Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi adik-adik, kita kena cukup beruntung sebab kita masih lagi, walaupun Allah bagi kita nikmat, suara kita ni boleh menyanyi, kita mungkin ada lagi sihat tubuh badan, boleh menari, kita masih lagi ada macam-macam nikmat Allah bagi kepada kita, boleh bagi makan kan. Betul. Jadi dalam masa yang sama, jangan sesekali kita lupa untuk mengaji Al-Quran. Ya, betul. Okey, selain daripada kita boleh menyanyi,
pastikan kita juga boleh mengaji. Jadi insyaAllah setakat itu dulu untuk kelas Al-Quran kita ni tentang pembaikan Al-Fatihah. Kembali kepada Abang Acap kita. Okey, thank you Ustaz. Okey, session yang best. Abang Acap dapat dengar adik-adik baca surah Al-Fatihah tadi. Tapi sekejap lagi kita akan ada quiz. Sebelum tu kita akan berhenti rehat sekejap. Kita akan kembali sebentar lagi. Okey, kita kembali untuk Idola Kecil edisi kelas tambahan bersama tetamu jemputan kita, Dai Luqman ataupun Ustaz Cap. Okey, macam kita cakap tadi Ustaz, kita nak start quiz. Silakan Ustaz, quiz kita. Okey, jadi quiz Ustaz untuk hari ini mudah saja. Kita nak bagi orang kata apa untuk refresh balik lah. Tadi kan daripada kita dah bersiaran pada tadi kan. Betul. Banyak input-input, ilmu-ilmu yang rasanya mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang baru tahu. Jadi Ustaz nak buat satu kuis ni supaya kita sentiasa ingat dengan apa yang kita dapat pada hari ini. Okey. Soalan pertama. Soalan itu apa? Siapa nak jawab boleh sebut, angkat tangan kata saya. Okey. Baik. Okey, nanti Ustaz pilih siapa yang akan jawab tu. Okey, soalan yang pertama. Okey. Berikan nama lain untuk surah Al-Fatihah. Siapa nak jawab, angkat tangan. Reza Okey, angkat tangan nampak dulu. Reza. Okey, abang Acap nampak Reza. Okey. Berikan Silakan. nama lain antaranya. Ashifa. Ashifa. Cantik. Okey, siapa tahu lagi nama lain? Tadi Ustaz kongsikan 3. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Selain daripada Ashifa tadi Ustaz sebut Sab'un Matha. Apa ni? Saya. Okey, ada. Pasani. Masya-Allah, tepat sekali ada. Tepuk tangan. Tepuk. Okey. Mantap. Jadi itu adalah 3 nama. Yang pertama tadi Ustaz share tadi, kongsi tadi Al-Fatihah, lepas tu Sab'ul Mathani dan juga surah yang dinamakan sebagai Asy-Syifa. Okey, itu soalan yang pertama. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Surah Al-Fatihah merangkumi, mengandungi berapa ayat? Ada berapa? Okey, adik Aisyah. Aisyah. Adik Aisyah. Okey, adik Aisyah. Aisyah. Tak, ayat ada berapa? Ayat. Berapa ayat? 7. Betul. Tepuk. Okey. Dah alang-alang tadi adik Aisyah sebut 190 tu. Soalan berikutnya. Okey. Berapakah jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah? Saya. Tu dia QN. Dah laju. Okey, berapa? Berapa adik QN? 100? 190. Betul adik QN. Ya betul. Tepuk lagi. Okey, Mantap. betul. Okey, cantik. Okey, ayat yang Hebat berikutnya. korang ni. Ayat yang berikutnya pula. Quiz. Soalan yang berikutnya. Ya. Apakah maksud Aha. Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, adik Riza. Adik Riza. Kita, Okey, sila Adik Reza. Okey. Kasih dan penyayang. Betul. Betul. Okey, kita tanya kat adik Ika. Adik Okey, Ika tak adik sempat Ika. nak jawab lagi ni. Okey, adik Ika. Okey, adik Ika. Soalan dia, Aha. apakah maksud Bismillahirrahmanirrahim? Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Betul, betul. Mantap. Hebatlah adik-adik kita ni. Mantap. Masya-Allah. Okey, Hebatlah. dan untuk soalan terakhir. Terakhir, last. Untuk adik Dina kita. Okey. Sebab adik Dina kita pun tak sempat jawab lagi. Soalannya, okey. Apakah makanan yang dimakan oleh adik Dina sebentar tadi? Tak, salah. Bukan. Bukan soalan tu. Okey. Soalannya, Aha. surah Al-Fatihah. Okey. Apakah ayat kedua surah Al-Fatihah? Adik Dina. Ar-Rahmanir-Rahim. Betulkah? Ayat kedua? Betul. Bukan. Ayat pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua. Betul. Betul. Terbaiklah adik-adik semua. Mantap. Mudah-mudahan kita pada hari ini kita pun dah belajar apakah itu surah Al-Fatihah, Yes, apakah betul. rahsia maksud di sebalik surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan kita. Seperti mana kata Ustaz tadi, sebelum mana nak keluar rumah, pastikan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Okey, kembali kepada Abang Acap kita, insya-Allah. Okey, habis dah session kita bersama dengan Ustaz Dai Luqman, Ustaz Cak kita. Okey, tapi kuis kita tadi pun kita dah bagi, adik-adik memang mantap. Abang Cak memang bangga dengan korang. Mantap korang Pak Abu, begini. mantap Pak Abu. Mantap Pak Abu. Tapi okey, kita dah nak sampai penghujung dah. Tapi Cak, nak tanya jugalah kepada Cak untuk pesanan kepada adik-adik kita yang akan mengisi
orang kata apa Industri ni? kita. Industri kita ni. So pesanan untuk adik-adik kita, Cak. Okey adik-adik. Pertama sekali Ustaz nak ucapkan tahniah sebab terpilih sebagai peserta Idola Kecil untuk musim kali ini. Walaupun kita hanya sekadar bersiaran langsung daripada rumah, tapi jadikan kita nak katakan bahawa sebenarnya kita dalam nak berhibur tidak ada masalah, dekat mana-mana pun boleh. Secara live ke ataupun secara rakaman ke ataupun secara datang ke studio tak ada masalah. Dan seterusnya, selain kita dalam kehidupan sebagai anak seni, sebagai orang kata apa, artis ni lah. Ni adik-adik ni semua dah digelar sebagai artis ni. Betul. Jadi banyak sebenarnya cabaran, banyak sebenarnya dugaan yang bakal adik-adik tempuhi. Apatah lagi, adik-adik ni masih lagi dalam usia yang muda. Betul. Jadi, untuk kita nak lindung diri kita, nak jadikan kita punya kehidupan ini penuh dengan orang kata apa, diselamatkan oleh Allah SWT, pastikan kita sentiasa membaca Al-Quran dan juga kita beramal dengannya. Jangan kita hanya sekadar baca surah Al-Fatihah, pastikan juga kita belajar juga surah-surah yang lain. Mudah-mudahan Ustaz doakan agar adik-adik semua berjaya di dalam setiap apa sahaja yang adik-adik ceburi. Wallahu alam. Ustaz minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkurang di mana-mana. Ustaz sayang semua, insya-Allah. Kepada Abang Acap juga Ustaz sayang, kepada adik-adik apatah lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain hari, insya-Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Semua cakap terima kasih kepada Ustaz Cak. Terima kasih Ustaz Cak. Sama-sama. Okey, jadi kepada anda semua yang menonton kami sampai ke penghujung ni, saya nak ingatkan lagi sekali, jangan lupa untuk menyokong adik-adik kita dalam Idola Kecil di Rumah pada setiap hari Ahad jam 3 petang dan siaran ulangannya pada hari Sabtu jam 7 malam. Okey, jangan lupa juga episod akan datang kita akan bersiaran live di Facebook dan juga YouTube TV3 Malaysia pada hari Sabtu jam 9.30 malam. Okey? So, kita akan jumpa lagi pada episod akan datang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dai Lokman dan adik-adik kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.